Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita untuk bahagian adab. Bahagian adab unit yang keempat iaitu kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 133. Ini adalah gambar sebuah masjid. Masjid ini terdapat di Madinah, di kota Madinah di Arab Saudi. Yang menariknya, di masjid inilah terletaknya rumah ataupun tempat persemadian junjungan besar Nabi kita kekasih Allah, namanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita masuk dalam masjid ini, kita akan jumpa satu ruangan yang bertutup sebegini. Inilah yang disebut sebagai maqam ataupun tempat persemadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada dahulunya inilah juga tempat tinggal baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang cara-cara kita mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali yang perlu kita tahu, dalam banyak-banyak manusia di atas dunia ini, baik yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup, orang atau manusia yang paling banyak berjasa kepada kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak kerana baginda, pengorbanannya, jasanya, usahanya dan bersama dengan sahabat-sahabatnya, maka hari ini kita mungkin tidak berada dalam keadaan yang aman dan damai. Barangkali kita sentiasa bergaduh, bermasam muka, hasad dengki, membenci dan sebagainya. Tapi hasil daripada berkat ataupun kita sebut sebagai pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam, maka hari ini kita dapat hidup dalam keadaan harmoni, kita dapat hidup sebagai orang yang baik dan sebagainya. Kita mesti menyayangi, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kita berterima kasih kepadanya atas segala jasa dan pengorbanan yang telah baginda lakukan. Baik. Jadi yang pertama, macam mana cara kita mahu mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, berusaha mengenali peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ada kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi kalau kita tidak mengenali siapakah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana kita mahu melahirkan rasa sayang kita kepadanya, yaitu mempelajari latar belakang hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak kecil hinggalah baginda wafat, iaitu meninggal dunia. Jadi kita perlu tahu siapakah ibunya, siapakah ayahnya, siapakah namanya, kemudian siapa isterinya, anak-anaknya dan segala-galanya. Yang kedua, caranya ialah berusaha mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam urusan kehidupan. Jadi contohnya Rasulullah ni dia mengajar kita supaya makan guna tangan kanan ataupun melakukan perkara-perkara baik dahulukan tangan kanan. Maka kita buat perkara yang sama. Dan baginda juga ajar kita supaya banyakkan bersedekah, maka kita pun buat perkara yang sama. Nabi kita ajar supaya banyakkan senyuman, maka kita pun banyakkan senyuman. Jadi itu maksud kita ikut sunnahnya. Yang ketiga, sentiasa mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana? Banyakkan atau selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia salawat? Iaitu kita doakan kesejahteraan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya macam mana? Mudah saja. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah caranya. Jadi barang siapa yang berselawat kepada baginda, maka baginda akan menjanjikan pertolongan untuk orang itu semasa di hari akhirat nanti. Yang kedua, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh macam tadilah. Baik, di sini ada dalil. Dalil ini maknanya bukti yang menyatakan kita mesti mengasihi Rasulullah. Baik, apa dia? Baginda bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Maksudnya apa? Tidak beriman daripada kamu, maksudnya tidak sempurna iman kita, melainkan aku lebih dikasihi daripada ayahnya, anaknya dan semua manusia.
Maksudnya, Nabi pesan kepada kita, kalau kita benar-benar orang yang beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhirat, maka kita mesti menjadikan Rasulullah sebagai orang yang paling kita cintai. Jadi, macam mana kita mahu amalkan kasih sayang kita kepada Rasulullah dalam kehidupan? Tengok yang pertama, ni di rumah. Di rumah, apa kita buat sebagai bukti? Mentaati dan menolong ibu dan ayah, itu bukti kita ikut Rasulullah. Menjaga kebersihan diri, pakaian dan rumah, sebab Rasulullah pun suka kebersihan. Menghormati saudara mara dan jiran-jiran. Yang kedua, kalau di sekolah, apa bukti kita sayang ke Rasulullah? Mentaati dan mengasihi guru-guru dan rakan-rakan. Menjaga kebersihan kelas dan persekitaran sekolah. Mematuhi peraturan sekolah. Dan yang seterusnya, kalau di kantin sekolah contohnya, mengamalkan adab-adab makan mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Contohnya makan guna tangan kanan. Yang kedua, menjaga kebersihan kantin. Yang seterusnya di padang, menutup aurat ketika bersukan. Ya, yang kemudian menjaga adab-adab ketika bersukan, jangan bergaduh dan seumpamanya. Dan di masjid pula, menjaga adab-adab di masjid. Duduk dengan sopan dan tidak bising, membaca Al-Quran dan berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Baik, itulah antaranya. Yang seterusnya yang terakhir, apakah kepentingan mengamalkan adab-adab mengasihi Rasulullah SAW? Baik, apabila kita mengamalkan adab-adab ini, saya akan dapat apa? Lebih mengenali pribadi Rasulullah SAW. Kita kenal baginda, maka bila kita kenal, kita akan sayang dia. Yang kedua, kecintaan dan keimanan saya kepada Rasulullah SAW bertambah ketika sentiasa meneladani, iaitu mengikuti akhlak baginda SAW di dalam kehidupan harian, dan seterusnya mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan daripada baginda SAW, terutama di hari akhirat nanti. Menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang baik.